Kita beralih ke perkembangan antarabangsa. Harga minyak mentah dunia melonjak ke paras tertinggi sejak 2014 selepas pelabur gusar ketegangan politik global melibatkan negara pengeluar utama minyak seperti Emirat Arab Bersatu UAE dan Rusia akan mengganggu bekalan. Brent didagang 1.2% lebih tinggi pada $87.51 setong, manakala WTI didagang 1.9% lebih tinggi pada $85.43 setong. Kedua-dua penanda aras itu mencecah paras tertinggi sejak 2014 dan sumber OPEC mengatakan tidak mustahil harga emas hitam itu akan mencecah $100 setong. Sentimen kemungkinan berlaku gangguan bekalan timbul minggu ini selepas kumpulan Houthi Yaman menyerang loji minyak di UAE sekaligus menyaksikan pertembungan proksi antara Rusia dan Arab Saudi. UAE pada masa yang sama berkata mereka berhak membalas sebarang serangan pengganas. Bagaimanapun, kerosakan di kemudahan minyak UAE tidak begitu besar, namun ia menimbulkan persoalan sekiranya ia mampu mengganggu bekalan. Sementara itu, Pentagon menyelar tindakan serangan yang membunuh 3 orang itu. I think, as you know, we have a very robust defense partnership with the UAE, which does include foreign military sales of various different types of weapons and platforms. And so that will continue, of course. Obviously, we're in constant discussion and dialogue with our Emirati partners about ways we can strengthen that defense partnership, but nothing today. Amerika Syarikat juga menyokong usaha UAE untuk mempertahankan kedaulatan negara mereka daripada sebarang serangan. Seterusnya, indeks Wall Street susut mendadak pada Selasa selepas keputusan kewangan Goldman Sachs menolak turun saham kewangan. Saham bank itu susut 7% selepas pendapatan sukuannya tersasar daripada jangkaan penganalisis. Selain itu, saham teknologi juga terus menyaksikan jualan sejak awal tahun. Nasdaq menyaksikan penyusutan hari paling tinggi pada pertengahan sesi Selasa sebanyak 9.7% dipacu data hasil bond perbendaraan yang meningkat ke paras 2 tahun tertinggi. Dow Jones susut 1.51%, manakala S&P 500 susut 1.84% dan Nasdaq susut 2.6% pada sesi penutup. Daripada 11 indeks S&P 500, 10 ditutup rendah dengan indeks teknologi jatuh mendadak. Hanya sektor tenaga merekodkan peningkatan dalam sesi berkenaan. Seterusnya, AT&T dan Verizon akan menunda pelancaran tiang perkhidmatan tanpa bayar baharunya di lapangan terbang utama selepas syarikat penerbangan terbesar negara itu berkata ia akan mengganggu teknologi kapal terbang. Keputusan itu dibuat ketika mana Presiden Joe Biden sedang berunding untuk membolehkan syarikat telekomunikasi memasang teknologi 5G di lapangan terbang utama. Bagi syarikat penerbangan, mereka mahu sistem 5G itu dipasang pada jarak lebih 3 km dari landasan. The telecom companies had agreed earlier, about 2 weeks ago, to reduce the power of their transmitters near runways for the next 6 months. Now, the deal they struck with the Federal Aviation Administration says that after that, they're free to do whatever they'd like, and that is not sitting well with the airlines. But at least until early July, they have agreed to reduce power near airports. Setakat ini tiada kepastian berapa lama ia akan ditunda, namun AT&T akan memasang sistem itu di sekitar lapangan terbang. Perkhidmatan tanpa wayar berkelajuan tinggi itu menggunakan segmen spektrum radio C-band yang hampir sama digunakan oleh altimeters, peranti yang digunakan untuk mengukur ketinggian pesawat daripada landasan. Altimeters membantu juruterbang untuk mendarat ketika cuaca buruk. Bagaimanapun, pakar penerbangan Britain berkata setakat ini tiada kes melibatkan gangguan siaran rekodkan di negara itu. It's a precautionary concern. The Americans are very concerned about it, but in this country, and indeed I think mostly in Europe, there hasn't been a recorded case of any interference in what's called an altimeter. That's a instrument for measuring the height above ground. We are ready for you to send us a route revision. Seterusnya, gergasi teknologi perisian Microsoft membeli syarikat permainan game Activision Blizzard pada nilai $68.7 bilion sekaligus mempunyai akses kepada permainan seperti Call of Duty dan Candy Crush. Pembelian itu membolehkan pengeluar sistem permainan Xbox itu memacu penguasaan dalam permainan game telefon dan memulakan langkah besar kepada penggunaan Metaverse. This morning, we announced that we will acquire Activision Blizzard in an all-cash transaction valued at $68.7 billion. This will be the largest acquisition in our history, and we are investing
to create a thriving gaming ecosystem, one where world-class content can more easily reach every gamer across every platform. Pengambil alihan itu berlaku ketika Activision masih berdepan pertuduhan salah laku dan bayaran gaji tidak setimpal. Bagaimanapun, Satya memberi jaminan budaya yang diterapkan di Microsoft akan dibawa ke Activision. Ketua Pegawai Eksekutif Activision, Bobby Kotick, akan mengekalkan jawatannya dan terus memberi tumpuan kepada pengukuhan syarikat itu di bawah payung Microsoft. Sekian Niaga Wani Terjam ini, ikuti info terkini berhubung vaksin COVID-19 di halaman Mikro Interaktif di astrawani.com sekarang dan segala maklumat lain dalam astrawani.com, juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Najib Arif. Assalamualaikum. Salam hormat.